Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi hari ini bertemu di atas talian untuk sambung pengajian sirah kita berkaitan dengan perjalanan hidup Khulafa Ar-Rashidin radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam siri yang lepas kita telah bercerita dengan panjang lebar berkenaan dengan bagaimana di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tentera Islam telah pun berjaya membuka negeri Syam. Mereka telah sampai ke Palestin dan juga Jordan dan kawasan sekitarnya. Dan macam yang kita janjikan, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung sikit lagi cerita berkaitan dengan bagaimana pula mereka membuka kota Mesir sampai ke Mesir. Sebelum cerita tentang Mesir ni, ini sekadar satu selingan lah saya nak kongsi sikit dengan sahabat-sahabat ni. Sebab biasa kadang-kadang ada orang yang akan bertanya tentang nama kan, tanya tentang macam mana nak bagi nama anak. Tadi saya tengah bincang juga lah, nama yang sesuai ataupun tak sesuai. Saya dah tulis isu ni beberapa kali. Jadi ini sekali lagi untuk sekadar peringatan kita bersama. Untuk tiba-tiba saya teringat sebab tadi bincang tajuk berkaitan dengan nama ni. Saya sekali lagi menyeru kita sama-sama, saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita nak letak nama kan, nama anak terutamanya, untuk kita tak apalah, zaman kita dah lepas, kita tak boleh nak ubah nama kita, susah nak ubah kepada nama lain, orang pun dah kenal kita. Dan di zaman dulu akses terhadap internet, kita pun tak berapa kenal orang Arab, jadi tak banyak benda yang kita boleh ubah. Cuma baru-baru ni, zaman sekarang ni, kalau kita nak bagi nama anak dalam bahasa Arab terutamanya, ini sekadar perkongsian saya sekali lagi, tolonglah, minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, tanyalah dengan orang-orang yang boleh berbahasa Arab. Ataupun tanya dengan orang Arab sendiri. Itu yang lebih baik. Sebab kadang-kadang kita pelik. Sebelum kita bagi nama, tak apalah. Orang tanya kita kadang-kadang, nama ni sesuai tak nak bagi dekat anak? Saya pun bukan pandai. Kadang-kadang saya akan tanya, bila orang tanya, saya akan tanya juga kepada kawan-kawan Arab, sesuai tak nak bagi nama macam ni? Sekian-sekian nama. Jadi, tuan-tuan pun kena buat benda yang sama juga. Memandangkan kita ni sama lah. Kita ni bukan bahasa kita kan. So, bila kita nak letak nama dalam bahasa Arab, cuba tanya dengan orang Arab. Sebab kadang-kadang nama ni dengar macam bagus, tapi maksud dia tak berapa kena. Tadi saya tengah duk bincang tentang nama Saqif. Saqif. S-A-Q-I-F. Contohlah Saqif. Saya bila dengar orang tanya, maksud nama ni macam mana? Okey tak? Saya terus teringat, sebab S tu, kita terus tertukar S tu kepada Sin. Saqif. Sekali fikir, Saqif ni maksudnya tak berapa sesuai lah untuk dibuat nama. Sebab Saq pun bumbung. Jadi kalau kita panggil orang tu Saqif, maksudnya orang tu dia punya leher ni macam ada masalah leher dia sikit lah. Leher dia bengkok ke, leher dia tak betul ke. So saya bila fikir, jarang dengar orang Arab buat nama. Dan Sin, Qaf, Fa, Ya, Qaf ni macam tak berapa kena. Lepas tu fikir sekali lagi, mungkin maksudnya bukan Sin, tapi Sa. Kalau Saqif, maksudnya okey, orang yang berpengetahuan ataupun orang yang dia berpemikiran jauh, zawil thaqafah, dia ada ilmu yang banyak, itu Saqif. Jadi daripada situ yang teringat nak cerita, nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni. Jadi nama ni kena jaga, banyak benda yang kita kena jaga. Satu, nama apa yang kita nak letak. Satu lagi, ejaan, macam mana ejaan nama yang kita nak bagi tu. Yang ketiga, kena fikir juga. Nanti kalau kita letak nama anak-anak kita, orang akan panggil apa dekat anak kita tu. Itu kena fikir juga. Kalau orang panggil dengan nama yang tak ada maksud, Lan, Man, Kam, apa lagi, Nan, ni semua okey lah, tak ada maksud, tak apa.
Tapi bila orang panggil dia dengan nama yang tak berapa cantik, yang ni kita kena jaga. Kena jaga. Ada sahabat saya baru ni dia mesej, baru ni lah cerita, dia mesej. Kesian lah juga sahabat kita ni sebab kita tak boleh pilih nama kita. Kadang-kadang orang letak nama Akim, contoh kan, orang letak nama Akim, A-Q-I-M, Akim. Ada orang kata, nama ni ada dalam Quran, perkataan ni bagus, ada dalam Quran. Betul lah ada dalam Quran, tapi maksud perkataan tu tak berapa cantik. Akim dalam Quran, maksudnya mandul. Jadi, kita yang dah lepas kita tak boleh ubah. So bila kita nak letak nama ni, kita kena fikir kena ataupun tak kena dengan maksud dan penggunaan orang Arab. Kalau tuan-tuan perasan, saya tulis di Facebook beberapa bulan lepas, saya tulis tentang ini maklumat yang saya sendiri pun terkejut sebab kita tak biasa. Itu sebab tu kena tanya orang Arab sendiri daripada tanya kita buka kamus tapi kita tak tahu orang Arab guna perkataan tu macam mana. Saya nak kongsi sekali lagi lah benda yang saya dah tulis dah dulu. Bila saya mula-mula sampai kat Qatar, ramai orang Qatar ni nama dia nama dia Faraj. Ramai. Nama keluarga ada Faraj, nama orang ada Faraj. Nama-nama ulama besar pun ada juga. Kita bila dengar perkataan tu, kita jadi tak tenteram, tak selesa. Sebab ikut kita punya penggunaan, perkataan Faraj ni macam tuan-tuan tahulah perkataan yang mana boleh hang buat nama perkataan tu dah habis teruk dah untuk buat nama. Tak ada dah lagi teruk pada perkataan tu. Dia tanya kawan Arab, pasal apa nama hampa ni banyak orang bubuh nama Faraj, okey ke? Dia kata memang okey. Nama lelaki ke perempuan? Dia kata nama lelaki, Faraj bukan nama perempuan, memang nama lelaki. Maksud dia apa? Dia kata Faraj maksudnya kesenangan setelah kesempitan. Bantuan ataupun ketenangan yang datang setelah kita diuji dengan kesempitan. Faraj. Jalan keluar daripada masalah. Macam itulah lebih kurang. Dia kata okey tak apa. Tu yang duk ada kat perempuan tu macam mana pula? Sama ke? Tak sama. Dia kata memang kena bangang lah. Hang ni bangang ke apa ke? Itu bukan. Dia beza. Fa, ra mati, jim dengan fa, ra baris atas, jim tak sama. Al-farju, ra tu mati, maksud dia yang itulah yang dekat perempuan. Kalau faraj, fa, ra, jim, maksudnya lain. Nampak? Tapi kita janganlah letak nama anak macam tu sebab budaya kita tak biasa. Orang baca sama je. So, elakkan. Sama juga baru ni, ada kawan Arab tanya saya, hey Man, orang Melayu ni banyak ke nama Mustaqim? Saya tulis benda yang sama dulu. Dia kata Mustaqim memang banyak. Ramai nama orang kami Mustaqim. Dia pun terkejut. Dan dia tanya, Mustaqim tu apa? Saya kata Mustaqim macam biasalah. Siratal Mustaqim kan, jalan yang lurus. Lepas tu dia gelak. Saya pun tanya, apa hal hang gelak? Mustaqim, jalan yang lurus. Saya kata, itulah apa ni nak bubuh nama. Kali tanya dengan orang bahasa tu. Kalau Mustaqim tu sifat kepada something. Maksud dia, okey lah. Memanglah maksud dia lurus lah. Jalan yang lurus, Siratul Mustaqim. Garisan yang lurus, Khatul Mustaqim. Apa lagi? Sifat. Tapi kalau hampir letak Mustaqim tu, dia kata, maksudnya tak berapa elok lah. Dia pun tanya, maksudnya apa? Dia kata maksudnya, Mustaqim tu maksudnya dua. Kalau dalam kamus punya bahasa, Mustaqim tu maksudnya rectum. Bahagian belakang rectum. Itu dalam kamus. Habis tu kalau yang hampa guna pula macam mana? Dia kata kalau yang kami guna pula, Mustaqim maksudnya kemaluan lelaki. Tak kira lah. Dia biasa ke, dia kerah ke apa kan. Nama dia Mustaqim. Saya kata biar betul. Qatar saja kot pakai macam tu. Dia kata tak, bukan Qatar. Semua Arab pakai macam tu. Aku terfikirlah patutlah Arab tak pakai buat nama. Tapi itu pun isunya. Mungkin bila kita bagi nama, kita punya mentality menganggap orang tu lurus kan. Dia berada di jalan yang lurus, itu tak apalah. Tapi kalau anak-anak kita bubuh nama macam tu, lepas tu dia pemain negara Arab, kacau sikit lah. Orang Arab dia nanti, pahal mamat ni, nama macam ni. So, kita ni kena berhati-hati. Sebab kita duduk di tengah-tengah antara dua bahasa. Kalau bubuh nama bahasa Melayu terus, okey, tak ada masalah, suka hati kita. Kalau bubuh nama bahasa Arab terus, kena jaga sikit. Kena tengok budaya, kena tengok penggunaan dan sebagainya. Supaya, kadang-kadang kita duk ingat, kena. Tak apa kot, yang ni kiasan kot. Kiasan tak boleh pakai kepala otak kita. Kiasan, kena tengok pemilik bahasa tu kias pakai macam mana. Kita orang Melayu,
Kita nak kata orang ni dia sentiasa lurus, dia sentiasa tegas. Istiqamah ni, tegas. Tegas kita kata apa? Kita kata mungkin dia ni tiang seri. Tiang seri kenalah dengan tegas. Tapi kita tak kata balak. Dia ni balak. Tak, balak maksudnya bukan tegas dan tetap pendirian. Walaupun balak tu kayu yang kuat. Tak, balak tu kita guna untuk benda lain. Demikian juga orang Arab. Dia ada perkataan tertentu yang dia guna untuk maksud tertentu. Yang bila kita nak guna, sekali lagi, pesanan untuk diri saya sendiri dan kawan-kawan sekalian, kena cek dengan orang yang boleh berbahasa Arab ataupun cek dengan orang Arab sendiri. Dan tanya second opinion. Kadang-kadang tuan-tuan tanya saya perkataan yang saya tak tahu. Saya tahu setakat kamus je, saya bagi maksud. Rupanya orang Arab faham macam lain. So, sentiasa cari pandangan yang kedua. Orang tanya baru ni, mesej, Man, boleh tak nak letak Arab? Nak letak Arab pula dah. Nak letak anak nama, contoh nama apa? Miftah Darul Hikmah, Miftah Darul Ilm. Macam itulah lebih kurang. Dia kata maksud dia bagus lah. Tapi ni bukan nama orang. Pasal apa? Miftah Darul Ilm, maksudnya kunci library. Takkan nak letak hang punya anak nama kunci library? Dia kata, tak, kiasan kot. Maksudnya macam dia ada ilmu tak? Tak kira. Kiasan bukan pakai kepala otak kita. Kiasan pakai pemilik bahasa tu. Jadi tuan-tuan nak selamat, senang je. Tengok nama-nama Nabi alaihimussalam. Tengok nama-nama Nabi. Muhammad, Isa, Musa, Yunus, Yusuf, Ayub, Adam, Idris. Bubuh nama-nama Nabi. Selamat. Stage kedua, nama-nama para sahabat Nabi SAW yang masyhur yang kita tahu. Umar, Uthman, Abu Bakar, Ali, Huzaifah, Talhah. Ini nama-nama yang senang dan selamat. Dan demikianlah nama-nama Arab yang duduk di negeri Gulf ni. Qatar, Kuwait, Saudi, Oman ni, begitulah nama-nama mereka. Lebih kurang, dia tak lari banyak. Tapi kalau pergi duduk dengan Arab-Arab, Mesir, Sudan, dia punya nama dah bombastik sikit. Perkataan-perkataan dia ada sempoi-sempoi sikit. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak perkongsian sebelum kita nak masuk cerita tentang penaklukan kota Mesir. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak letak nama anak, tolonglah tanya dengan orang-orang yang tahu ataupun orang Arab sendiri. Dan jangan lupa minta pandangan yang kedua supaya kita tak bagi nama yang kesian kat budak tu nanti. Dia pergi travel mana-mana, orang panggil dia nama yang pelik. Baik. InsyaAllah kita nak sambung pengajian kita berkaitan dengan penaklukan Mesir ataupun pembukaan kota Mesir. Bagi tuan-tuan yang ada buku, buka surat 297. Yang tak ada buku, bolehlah beli buku ni. Perjalanan Hidup 4 Khalifah Rasul yang Agung. Buku ni bagus. Bahasa Indonesia yang kita baca, kita boleh faham lah. Kita baca, kena dekat dengan bahasa kita, tuan-tuan boleh beli dan dapatkan. Baik, penaklukan Mesir. Fathul Mesir. Penaklukan Mesir, para ulama berbeza pandangan. Bila para sahabat buka negeri Mesir? Pandangan yang paling kuat dalam bab ini adalah Mesir dibuka pada tahun ke-16 Hijrah. Itu yang paling kuat. Ada pandangan lain yang kata dia dibuka pada tahun ke-20, pada tahun ke-25. Tapi pandangan itu tak kuat. Berdasarkan bukti, kalau tuan-tuan perasan kita pernah cerita dahulu, Madinah, negeri Madinah pernah dilanda tahun Ramadah. Tahun kering kontang. Bila tumbuh-tumbuhan tak menjadi, bila bekalan air hampir terputus, pokok-pokok buah-buahan tak berapa jadi, sehingga diriwayatkan, kita dah baca peristiwa ini berlaku di awal zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada ketika itu orang tak ada makan, sampailah binatang-binatang buas yang patutnya duduk di tengah padang pasir, mereka datang ke penempatan orang ramai sebab tak jumpa makanan. Pada ketika itu sampailah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berjanji yang dia takkan makan langsung susu ataupun keju. Dia hanya makan roti dengan minyak sahaja. Dia takkan minum minyak sapi pun, bukan minyak lembu. Dia hanya makan roti dengan minyak zaitun sahaja. Selama beberapa lama, hampir setahun. Tahun Ramadah. Tahun Ramadah ini berlaku pada tahun ke-16 ataupun tahun ke-17 selepas hijrah. Dan antara perkara penting yang berlaku pada tahun Ramadah itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengutus surat kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang pada ketika itu dah berada di Mesir pun. Artinya, ketika Ramadah pada tahun ke-18 Hijrah, Mesir telah pun dibuka oleh tentera Islam. Jadi maksudnya pandangan yang paling kuat, Mesir dibuka pada tahun ke-16 sebelum itu.
Yang mana Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dia berjanji kepada Sayyidina Umar, disebut dalam riwayat dikatakan Amr bin Al-As kata, aku akan hantar apa sahaja bekalan makanan yang aku ada kepada Umar Al-Khattab, dan aku akan hantar dengan rombongan yang kepalanya di Madinah, ekornya masih berada di Mesir. Dan ketika itu banyaklah bantuan yang dihulurkan oleh Amr bin Al-As, yang dihulurkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada ketika itu juga berada di tempat lain, yang dihulurkan oleh Abu Ubaidah, dan juga para sahabat yang lain yang berada di wilayah-wilayah berdekatan, mereka semua membantu Madinah. Itu Am Ramadah. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, ketika Am Ramadah juga, kita telah bincangkan dahulu berkaitan dengan tawassul. Habislah segala ikhtiar yang mereka lakukan tidak mendatangkan hasil. Bumi masih lagi kering, tumbuh-tumbuhan masih lagi tak tumbuh, dan hujan lama tak turun, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengambil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pergi ke tanah lapang, lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdoa, doa yang masyhur. Dia kata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa in Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada engkau dengan nabi kami, lalu engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Maka kini kami datang bertawassul kepada engkau dengan bapa saudara nabi kami, ammi nabiyyina fasqina, maka berilah kepada kami hujan sebagaimana yang kau turunkan dahulu. Ulama berbeza pandangan, mereka bahas hadis ni. Apa maksud perkataan Omar ni? Semua pandangan yang jelas di sini menunjukkan bahawa setelah kewafatan Nabi SAW, saya tak mau cerita pasal khilaf, cuma saya nak cerita Omar sendiri, Omar tak tawassul dengan Nabi SAW. Omar tak tawassul dengan kata, aku minta kepada Allah melalui Nabi SAW. Dia tak buat begitu. Ini yang jelas dalam hadis. Setelah kewafatan Nabi SAW, Omar ambil Abbas bin Abdul Muttalib yang masih hidup pada ketika itu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu masa Nabi SAW masih hidup, kami minta doa dengan Nabi. Kami suruh Nabi minta doa. Nabi jadi perantaraan antara kami untuk meminta doa kepada engkau. Ya Allah, setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka kami datang bersama dengan Abbas, maka turunkanlah hujan. Lalu Abbas pun berdoa bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi peristiwa tu berlaku pada tahun ke-16 dan Mesir telah dibuka. Sebab Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dia kata kat Umar dia nak bawa bagi bantuan. Jadi pandangan yang sahih, Mesir dibuka pada tahun ke-16 Hijrah. Baik, seterusnya. Dalam ni ditulis bab penaklukan Babylon. Babylon mai kot celah mana saya pun tak tahu. Saya duk fikir punya lama bila baca buku ni. Saya duk fikir macam mana Babylon boleh sampai kat Mesir ni. Dia duduk dekat Iraq kan, Mesopotamia dulu. Saya duduk fikir punya lama. Ni dua soalan yang dulu, satu soalan saya duduk fikir lama juga. Apa? Dari Melaka ke negeri Pahang singgah ke Johor kan, P. Ramlee kata. Situ saya duduk fikir lama juga. Melaka nak pergi Pahang yang hampir singgah kat Johor tu pasal apa? Tak ada kena-mengena Melaka yang boleh pergi Pahang, tapi fikir. Lama-lama dapatlah jawapan. Maksudnya, kalau naik highway Melaka pergi Pahang, tak payahlah lalu Johor. Tapi kalau ikut sungai, mungkinlah nak kena masuk Johor, kemudian baru sampai Pahang, dapat jawapan. Hari ni dilema yang sama. Penulis buku ni, dia penaklukan Babylon. Saya pun duk fikir, Babylon ni mai kot celah mana? Apa kena-mengena Babylon dengan Mesir? Fikir. Akhirnya bila sampai kat belakang ni, 2-3 muka surat selepas ni, dia cerita tentang penaklukan Iskandaria. Mungkinlah, saya rasa mungkin penulis buku ni, dia mungkin tergabung antara Iskandaria di Mesir dengan Iskandaria di Iraq. Iskandaria di Iraq tu dibuka, berada di Babylon, di Iraq. Iskandaria di Mesir pula, ada dekat Mesir lah. Memang dekat Mediterranean, dekat atas tu. Jadi mungkin penulis buku ni dia tergabung antara dua lah kot. Dia mungkin rasa, bayangkanlah dia translate buku tebal ni. Kadang-kadang mungkin dia tersalah maklumat ataupun terfikir tak berapa kena, dia pun tulislah begini. So, Mesir tak ada kena-mengena dengan Babylon lah kiranya. Ni, dia Iskandaria kat Mesir ni, Iskandaria lain. Persamaan dia, dua-dua negeri tu dibuka oleh Alexander the Great. Iskandaria di Iraq dan Iskandaria di Mesir. Jadi, ala kulihal, tajuk ni tuan-tuan kena potong lah kot. Bukan Babylon lah. Babylon nanti lain kali kita cerita. Penaklukan Mesir.
ketika Umar berserta kaum muslimin berjaya menakluk keseluruhan negeri Syam, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengutuskan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu untuk pergi membuka kota Mesir. Syam dah settle atas. Daripada Madinah straight pergi ke atas sampai ke Syam. Kemudian dia menghantar Amr bin Al-As radhiyallahu anhu untuk pergi ke Mesir di sebelah kiri lah daripada Madinah. Naik atas, corner kiri sampai Mesir. Naik atas, jalan straight sampai Syam. Naik atas, corner kanan sampai Iraq. Senang cerita. Baik. Pergi ke Mesir dihantar Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Setelah Amr dah keluar, terlebih dahulu Umar radhiyallahu anhu hantar kaki-baki bantuan untuk pergi tolong Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beberapa kumpulan tentera yang dipimpin oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal Zubair, tak payah cerita panjang. Dan juga Busr ibn Artah. Busr ibn Artah, Kharijah ibn Hudzafah dan juga Umair ibn Wahab al-Jumahi. 4 orang ni dihantar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk pergi bersama-sama membantu Amr bin Al-As membuka kota Mesir. Siapa 4 orang ni? Satu, Zubair. Zubair kita semua kenal. Yang kedua, Busr ibn Artah. Busr ibn Artah ni dia kontroversial sikit. Kontroversial. Kita pun tak tahu nak panggil radhiyallahu anhu, kita tak panggil lah radhiyallahu anhu. Sebab apa? Isunya, Busr ibn Artah, para ulama khilaf sama ada dia sahabat ataupun bukan sahabat. Ad-Darqutni kata dia seorang sahabat Nabi. Tapi kata Yahya bin Ma'in, dia bukan sahabat dan dia tak layak digelar sahabat sebab dia jahat. Bila jahat dia bermula? Kejahatan dia bermula pada zaman selepas kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia bersama dengan Muawiyah. Dia dihantar oleh Muawiyah untuk pergi menyelesaikan masalah di Syam. Di Yaman. Dia pergi ke Yaman, sebelum tu dia pergi ke Madinah dahulu. Dia timbulkan kerosakan di Madinah dan dia bunuh ramai orang di Madinah. Kemudian dia pergi ke Yaman. Pemimpin Islam di Yaman pada ketika itu adalah Ubaidullah bin Abbas radhiyallahu anhu min Ahlul Bait. Ubaidullah bin Abbas keluar daripada Yaman, tinggalkan 2 anak dia. Busr bin Artah ni bunuh 2 anak dia di Yaman. Jadi kata Yahya bin Ma'in, dia ini lelaki jahat yang telah menimbulkan fitnah. Tapi di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia adalah wira. Itu Busr. Yang kedua, Kharijah bin Hudzafah Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kharijah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kharijah ni sahabat Nabi yang zaman Nabi orang tak khilaf dia adalah sahabat. Apa yang berlaku adalah Kharijah dihantar oleh Umar dan Kharijah ni dia mati dibunuh oleh Amr At-Tamimi nanti. Bila? Sama juga. Zaman Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh, Kharijah pun dibunuh sama juga. 3 orang. Ini kepala jahat 3 orang ni. Siapa 3 orang tu? Kalau tuan-tuan ingat dulu kita ada cerita dah. Lama dah dulu kita cerita. Satu, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Yang kedua, Amr At-Tamimi. Dan yang ketiga, Hajjaj At-Tamimi. Mereka ni 3 ekor ni habis jahat. Apa mereka kata? Mereka kata negara Islam ni teruk sangat, buat kacau bila. Kepala fitnah 3 orang. Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Amr bin Al-As. Abdurrahman bin Muljam pergi nak bunuh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib terbunuh. Dan yang kedua, Amr At-Tamimi, dia nak bunuh Amr bin Al-As. Dia pergi ke masjid. Pagi tu Amr bin Al-As dia tak pergi masjid. Dia apa masalah saya pun tak tahu. Ganti oleh Kharijah ibn Hudzafah. Kharijah yang mati kena bunuh. Dah mati kena bunuh. Kharijah lepas dah mati kena bunuh. Orang tangkap Amr At-Tamimi. Orang tanya dia, apa hang buat ni? Dia kata aradtu Amr wa aradallahu Kharijah. Aku plan nak bunuh Amr bin Al-As, tetapi Allah lebih mengkehendaki kematian Kharijah. Sampai dia dah kena tangkap, dia nak mati pun dia duk ingat dia bagus lagi. Yang ketiga, diarahkan untuk bunuh Muawiyah. Muawiyah kena tikam tapi tak mati. Nanti kita cerita zaman Ali dengan zaman Muawiyah apa yang berlaku. Jadi yang kedua adalah Kharijah ibn Hudzafah Al-Adawi. 2 orang ni, Busr dengan Kharijah, bila kita cerita pasal sejarah mereka, Busr dia sendiri jahat. Tapi zaman Umar, dia dilantik sebagai pemimpin tentera. Kharijah dia dibunuh oleh orang jahat yang ada kedudukan juga pada ketika itu, iaitu Amr At-Tamimi. Nak menunjukkan apa kat kita? Satu benda yang kita kena belajar di sini. Jahat bermaksiat. Jahat bermaksiat. Dalam keadaan orang tu dia tahu dia buat jahat.
jalan keluar untuk taubat kadang-kadang boleh datang kepada orang tu pada bila-bila masa. Dia boleh bertaubat, dia kembali ke jalan yang benar. Tapi jahat jenis i'tiqad yang dia rasa dia buat tu betul. Benda jahat. Tapi dalam kepala dia duduk rasa macam betul. Yang ni masalah paling besar. Sebab kejahatan begini, dia buat, dia rasa dia tak salah. Itulah yang dibuat oleh Busr ibn Artah. Dia tak rasa dia salah. Dan yang dibuat oleh Abdul Rahman ibn Muljam yang telah membunuh Kharijah ibn Huzafah ni. Bukan Abdul Rahman. Amr at-Tamimi yang bunuh Kharijah. Dia rasa dia tak salah. Dan Abdul Rahman bin Muljam yang membunuh Ali. Dia rasa dia tak salah. Sebab bila kejahatan ni datang main dengan i'tiqad akan buatkan orang tu rasa perbuatan dia ni okey, tak ada masalah. Yang ni paling bahaya. Sebab tu para ulama sentiasa berpesan, dia kata ahli bid'ah lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Ni bukan pasal bid'ah khilaf ni, saya tak nak masuk bab tu. Ini bid'ah dalam i'tiqad. Khawarij terutamanya lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Sebab dia buat kerja jahat, dia ingat dia buat betul. Dan yang keempat, orang yang diutuskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk pi tolong Amr bin Al-As adalah Umair bin Wahab Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Umair, saya suka patah balik cerita lama supaya kita boleh ingat apa yang kita dah cerita dalam sirah dulu. Umair bin Wahab ni kita dah cerita, dia masuk Islam setelah perang Badar. Dia dikenali sebagai syaitan min syayatin Quraisy. Salah satu daripada setan-setan Quraisy. Jahat nak mampus zaman tu. Habis jahatlah Umair bin Wahab Al-Jumahi. Habis perang Badar, dia duduk dengan Safwan ibnu Umayyah. Duduk di tempat, tak ada siapa, mereka dua orang je. Duduk sedih, ramai adik-beradik kita mati dalam perang Badar, tak ada siapa yang selamat. Umayyah kata, aku ni kalaulah tak ada, bukan kerana aku ada banyak anak kecil dan juga hutang yang tak tertanggung, aku pergi Madinah, aku bunuh Muhammad. Safwan kata, anak aku boleh buat deal dengan hang. Apa deal tu? Hampir ke Madinah, bunuh Muhammad. Apa jadi ke hang jangan risau. Hutang hang aku bayar, anak-anak hang aku tanggung. Sebab seorang anak kepada Umair bin Wahab, iaitu Wahab bin Umair, ditangkap oleh tentera Islam setelah Badar. Umair bin Wahab tanya kepada Safwan, betul hang setuju? Safwan kata, betul, aku janji. Anak hang aku jaga, hutang hang aku bayar, hampir Madinah bunuh Muhammad. Dia pun balik rumah, dia pergi asah pedang dia elok-elok, dia pergi salib pedang dia dengan racun, sampai dia kata, kalau aku tak boleh tikam Muhammad, kena racun ni, luka sikit pun matilah Muhammad. Pergi ke Madinah. Umar bin Wahab bila sampai ke Madinah, dia sampai-sampai dia disambut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah. Umar nampak dia main daripada jauh, Umar pesan kat sahabat-sahabat Ansar, Umar kata, ini syaitan daripada syayatin Quraisy. Ini salah satu setan daripada setan-setan Quraisy. Sampai sahaja Umar dekat dengan Masjid Nabawi, Umar terus cekup dia, Umar tarik pedang dia. Tali pedang dia tu, Umar tarik tali pedang dia. Amai ni cari apa? Dia kata dia nak jumpa Nabi SAW. Umar kata tak boleh. Umar masuk jumpa Nabi SAW. Umar kata, ya Rasulullah, orang ni tak boleh percaya. Dia ni memang setan Quraisy. Jangan percaya dekat dia. Sambil Umar pegang, masih lagi cekak dia punya tali pedang. Dah lama bawa pedang nak jumpa Nabi. Nabi kata kat Umar, tak apa, lepas dia. Lepas. Umar pun bagi tahu. Umar kata, dia ni tak boleh percaya Rasulullah. Memang dia ni jahat. Nabi kata, tak apa, ambil dia, lepas dia. Umar beritahu kepada para sahabat di kalangan Ansar, Nabi suruh aku lepas dia. Tapi hampa jaga, hampa tengok dia, perhati dia elok-elok, dia ni memang dengan niat jahat. Umar pun lepas dia, Umar keluar, Umar pesan kepada para sahabat, duduk dekat dengan Nabi SAW, jaga daripada kejahatan Umair ni. Dia pergi kat Nabi SAW, Nabi pun tanya kepada Umair, Amai nak cari apa? Umair kata, aku datang untuk minta kebebasan anak aku, iaitu Wahab bin Umair. Nabi kata, kita hang bawa pedang pasal apa? Umair kata, pedang ni dah tak ada apa-apa fungsi dah setelah kekalahan kami dalam perang Badar. Nabi kata, hang tipu. Umair kata, betul lah aku main nak tolong selamatkan anak aku. Nabi kata, hang dengan Safwan, hampa duduk dua orang, hampa berbincang dan juga hang kata kalau tidak disebabkan oleh hutang dan juga anak-anak, hang akan datang sini dan akan bunuh aku. Lalu Safwan berjanji untuk menjaga anak-anak hang dan membayar hutang. Dan hang belum bersetuju, hang balik, hang asah pedang, hang letak racun, hang datang sini nak bunuh aku. Betul? Umar kata, aku cakap dengan Safwan, tak ada siapa tahu melainkan aku dengan dia. Dan tak ada siapa yang boleh bagi tahu kat hang apa yang kami bincang, melainkan Allah yang turunkan wahyu. Masa tu dia masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia jadi orang Islam yang baik. Ala kulli hal, inilah 5 orang yang diutuskan sebagai pemimpin tentera oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk membuka kota Mesir. Amr bin Al-As diiringi oleh Zubair dan juga Busr dan juga Kharijah, dan juga yang kelima ini adalah
Umair bin Wahab al-Jumahi. Mereka pun pergi ke Mesir. Apabila sampai ke Mesir, di pintu Mesir, mereka jumpa dengan bishop. Bishop ni macam mufti lah kira. Mufti kepada Muqawqis. Dua orang bishop, Abu Maryam dengan Abu Miriam. Mereka jumpa dua orang bishop ni menjadi wakil kepada Muqawqis untuk sambut kedatangan tentera Islam. Apabila mereka datang, Amr bin al-As radhiyallahu anhu kata dekat Abu Maryam dengan Abu Miriam ni, dia sebut perkataan dia jelas. Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Allah telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran. Dan kami diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini, kami datang dan kami sampaikan risalah ini. Fanahnu nad'ukum ilal Islam. Kami datang, kami ajak kamu untuk menerima Islam. Ni bukan cakap dengan orang kampung tau. Bukan pergi beritahu ke orang biasa. Beritahu dekat mufti dia. Nad'ukum ilal Islam. Hang mufti, aku nak abad kat hang, kami seru hang untuk masuk agama Islam. Zaman kita banyak berdiplomasi. Kita kata bagus untuk dialog, kita kata bagus untuk bertukar pandangan, kita kata jangan hentam agama lain, jangan kata agama lain salah, jangan buat begitu, kita kena berbeza pandangan. Mungkin realiti zaman kita menuntut yang demikian. Saya tak nak kata salah ke betul, tapi saya nak cerita. Di zaman Nabi SAW, apabila Nabi menghantar utusan, mereka kata nad'ukum ilal Islam. Ni nak abang kat hang ni, sebagai mufti Kristian, bishop, aku ajak hang masuk Islam. Faman ajabana ilaihi famithluna. Sesiapa di antara kamu yang menerima ajakan kami kepada agama ini, maka dia dan kami tidak ada bezanya. Kita sama. Wa man lam yujibna aradna alaihi aljizyah wa bazalna lahu ni'mah. Sesiapa di antara kamu yang tak mau terima agama ini, maka kami memberikan tawaran kepada mereka berupa jizyah dan kami hulurkan kepada mereka bantuan. Itu dia punya mesej. Dan dia ceritalah apa yang Nabi SAW arahkan mereka, dan kata Amr bin al-As, mimma ahida ilaina amiruna istausu bil qibtiyyin. Ini aku nak abangkan satu benda lagi. Di antara pesanan yang telah ditinggalkan oleh amir kami, oleh ketua kami, istausu bil qibtiyyin. Buat baiklah kepada orang-orang Koptik, orang Qibtiyyin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsana bil qibtiyyin. Kerana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tu mengarahkan kami untuk buat baik kepada Qibti. Li'anna lahum rahiman wa zimmah. Kerana dengan mereka itu ada rahiman wa zimmah. Ada pertalian silaturahim dan juga keselamatan. Buat baik dengan Qibti. Dan kalau tuan-tuan tengok kat nota kaki ni, disebutkanlah hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebut kepada Abu Zar, innakum sataftahuna Misr. Sesungguhnya kamu ini akan membuka negeri Mesir. Wahia ardun yusamma fiha al-qirat. Dan negeri Mesir itu adalah negeri yang bernama Qirat. Fa idza fatahtumuha, apabila kamu membuka negeri Mesir, fa ahsinu ila ahliha, maka hendaklah kamu melakukan kebaikan kepada penghuni Mesir. Fa inna lahum zimmatan wa rahima. Kerana sesungguhnya mereka itu memiliki zimmah, perjanjian damai dengan kita, dan juga rahiman, dan pertalian silaturahim dengan kita. Siapa ingat apa maksud silaturahim Mesir ni? Kalau baca buku memanglah ingat, ada tulis dalam buku. Kalau tak baca buku, siapa ingat? Kalau tuan-tuan masih ingat. Dulu kita ada cerita dah. Cuma ni masih lagi ulangan jugalah. Nabi SAW, kalau kuliah live boleh tanya soalan, boleh dengar orang jawab. Tapi kuliah online ni tak boleh tanya soalan. Yang ketiga, saya terlupa bawa ayat. Kalau wife saya tengah tengok, sila tolong bawa ayat. Kalau dia tak tengok, tak apalah. Kalau dia tengok, minta tolong buat main ayat atas lah. Baik, sambung cerita kita. Kenapa Nabi SAW kata rahiman wa zimmatan? Kerana kami dengan orang Mesir ada pertalian darah dan juga zimmah. Dua sebab. Satu sebabnya, di zaman Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim dengan Sarah, mereka pergi ke Mesir. Dan Fir'aun, kita dah cerita dah dulu, saya tak mau pulang panjang. Fir'aun bila tengok mukjizat, bukan mukjizat, karamah yang ada pada Sarah, Fir'aun terkejut. Dia tak berani kacau Sarah, dia pun hadiahkan Hajar. Dia hadiahkan Hajar kepada Sarah. Sarah pun ambil Hajar, hadiahkan Hajar menjadi isteri kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Dan daripada Hajar tu lahirlah Ismail AS. Jadi Nabi SAW pesan kepada para sahabat,
Dulu kita cerita sirah Arab ada 3. Arab dulu kala, Arab dulu kala kaum Nabi Samud semua tu, yang satu. Satu lagi Arab Aribah, yang betul-betul Arab, yang satu lagi Musta'rabah. Musta'rabah start daripada Nabi Ismail. Nabi kata tu, mak Nabi Ismail tu Koptik. Mak Nabi Ismail tu Koptik yang duduk di Mesir. Masuk Mesir, buat baik depa adik-beradik kita. Bangsa kita ni start dengan depa. Itu satu. Dan yang kedua, Raja Mesir Muqawqis, dia telah buat baik kepada Nabi SAW. Dia bagi hadiah Maria Al-Qibtiyah kepada Nabi SAW. Dia bagi kepada Maria, dan dengan Maria ni melahirkan anak kepada Nabi SAW, iaitu Ibrahim. Jadi Nabi pesan untuk mereka buat baik. Amr bin Al-As pun bagi tahu dekat dia, itulah tujuan kedatangan kami. Lalu pemimpin Abu Miriam dan juga Abu Maryam pun kata, okeylah, ini urusan yang begitu baik, keakraban yang sangat yang sangat kuat hanya disambung oleh para Nabi. Abu Miriam dengan Abu Maryam, 2 orang bishop, minta kata bagi tempoh 3 hari. Tolong bagi 3 hari, kami balik, kami bincang dengan raja kami, bagi keputusan, nak berdamai ataupun tidak. Amr bin Al-As kata, aku ni bukan budak-budak, aku tahu apa punya perangai nak tipu. Aku bagi tempoh 3 hari je. Dia pun minta lama. Amr bin Al-As kata, hampa ada tempoh 3 hari, balik pergi bincang, dapat keputusan, bawa mai sini. Abu Maryam dengan Abu Miriam kata, 3 hari tak cukup. Boleh tak nak 5 hari? 5 hari baru kami boleh bincang. Maksud ini bukan kecil ni, tawaran dia adalah negeri. Bagi kami 5 hari nak bincang. Boleh ataupun tak boleh. Jadi bincang, akhirnya Amr bin Al-As kata, okey, 5 hari. Dia pun balik jumpa dengan Muqawqis. Beritahu Muqawqis, kata, yang datang ni Amr bin Al-As dengan segerombolan tentera yang dihantar oleh Umar, datang nak tawan negeri kita, nak berdamai atau tidak. Muqawqis asalnya dia nak berdamai, tetapi akhirnya dia telah diberi nasihat oleh Artabun. Artabun ni ingat lagi tak? Artabun ni pahlawan Rom yang kononnya nak lawan dengan Amr bin Al-As. Tapi dia lari. Dia lari mai ke Mesir. 2 kelas lepas kita cerita, dia lari. Dia yang bagi tahu dekat Amr bin Al-As yang Omar akan buka Palestin, dia lari pergi Mesir. Artabun masa ni duduk dekat Mesir, dia pun ni sama-sama Kristian tau. Rom tu Kristian dan juga Mesir ni Kristian juga. Dia bagi tahu kepada Muqawqis, jangan berdamai, kita lawan, kita jangan tunggu waktu malam ketika mereka tak bersedia, kita lawan pada ketika itu. Dan lalu akhirnya mereka pun buat keputusan untuk menyerang tentera Islam dan mereka tewas. Ramai yang mati. Kemudian Amr bin Al-As mengambil keputusan untuk serang mereka di Ain Syams. Ketika itu mereka berada di Ain Syams. Ramai-ramai berada di situ. Tentera Islam pun pergi ke Ain Syams dan serang mereka pada hari ke-5. Lepas 4 hari, serang pada hari ke-5. Mereka kepung Ain Syams. Setelah mereka kepung, ada satu sudut Amr bin Al-As, ada sudut lain Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Sampailah Zubair telah berjaya masuk ke dalam tembok dan berjaya serang mereka. Ketika mereka diserang, perangai orang Mesir samalah macam orang Syam juga. Bila nak kalah, masa tu mereka menyerah diri. Zubair dah berjaya masuk, serang mereka. Mereka pergi kepada Amr bin Al-As dan mereka pun minta perjanjian damai. Settle, selesai masalah, tak mau lawan. Sama perangai, di mana-mana. Cuma bezanya Syam tu dia lawan banyak sikit. Tapi Mesir ni dia punya lawan kurang. Sebab Mesir dia banyak menyerah je lah. Sebelum tu dia bayar jizyah kepada Rom. Sekarang dia bayar pula kepada orang Islam. Bila menyerah, Amr bin Al-As pun tulis perjanjian damai dengan orang di Mesir pada ketika itu, di Ain Syams. Mereka diberi perjanjian damai, mereka diarahkan untuk membayar jizyah. Bila ayat pasang, bayar 50,000 dirham. Ayat surut boleh bayar kurang daripada tu. Kemudian mereka, kuda-kuda mereka dikumpul, dibahagi 2. Mereka duduk dalam perjanjian, jangan buat kacau, dan orang Islam akan bagi keamanan kepada mereka. Orang Rom, orang bukan Arab sekalipun, kalau ikut perjanjian ni, mereka diberikan jaminan keselamatan. Jadi selesailah isu tu. Kemudian Abu Miriam dengan Abu Maryam ni mai jumpa Amr bin Al-As. Dia mai jumpa, dia kata, kami nak tuntut hamba tawanan perempuan. Amr bin Al-As kata, tak boleh. Hamba tawanan kami dah tawan dengan perang, tak boleh bagi balik. Perjanjian tadi, hamba dia pun minta juga anak-anak kami ni bagilah balik hamba tawanan perang. Lalu mereka berutus surat kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa nak buat. Umar pesan kepada Amr bin Al-As,
mana-mana orang yang hampa tawan 5 hari perintah bertahan dengan perjanjian Amr bin al-As, dia kata 5 hari tempoh pulangkan balik. Tapi semenjak masuknya Zubair bin Awam membuka kota Mesir, sejak daripada itu membuka Ain Syams, sejak itu kalau kamu dapat hamba kamu ambil. Dan sebahagian daripada hamba tawanan diberikan pilihan. Siapa nak masuk Islam boleh masuk Islam, kalau tak nak bayar jizyah dan dipulangkan kepada keluarga mereka. So itu adalah perang Ain Syams yang pertama. Kemudian Amr bin al-As bergerak menuju ke Iskandariyah. Ini yang cerita tadi ni. Ini bukan Iskandariyah yang terletak di Iraq. Itu Babylon. Ini Iskandariyah yang terletak di Mesir. Diriwayatkan dua-dua kota ni dibuka oleh Alexander the Great. Adakah dia Zulkarnain ataupun tak? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Ahli sejarah boleh cerita bab tu panjang lebar. Cuma diceritakan apabila mereka buka Iskandariyah ni negeri yang cantik, yang ada banyak tumbuh-tumbuhan, ada banyak tanaman. Sampailah selepas tu Iskandariyah ni negeri yang banyak bagi makanan kepada orang Islam di Madinah. Selain daripada jizyah, mereka hantar juga benda lain, bekalan tepung yang banyak sebab dia adalah negeri yang sangat cantik. Diriwayatkan apabila Auf bin Malik, bila dia masuk Iskandariyah, ditanya kepada mereka, ma ahsana baladakum. Betapa cantiknya negeri, ma ahsan baladakum. Cantiknya negeri kamu ni. Elok sangat negeri kamu. Mereka kata kepada dia, inna Iskandar lamma banaha qal la'abniyanna madinatan faqiratan ila Allah ghaniyatan 'anil nas. Iskandar apabila dia membina pekan ni, Iskandariyah, dia pun berkata, aku akan membina sebuah kota yang fakir kepada Allah dan kaya daripada manusia. So orang Mesir kata Iskandariyah adalah tempat yang tak bergantung kepada manusia. Bekalan dia cukup. Faqirun ilallah, ghaniyun 'anil nas. Dia miskin hanya kepada Allah dan juga dia kaya daripada manusia. Dia tak perlukan bantuan luar. Iskandariyah. Jadi mereka pun masuk ke Iskandariyah. Pada ketika itu Muqawqis berada di Iskandariyah. Orang Islam tanya kepada Muqawqis ataupun raja di Rom pada ketika itu. Baik. Orang Islam masuk dan dia bertanya kepada sambung cerita Iskandariyah. Apabila sampai di Iskandariyah, Muqawqis dia sendiri pergi masuk kepada kaum dia setelah orang Islam bagi tawaran jizyah. Dia bagi tahu kepada mereka yang datang nak serang kita ni adalah askar yang telah pernah mengalahkan Kisra dan Kaisar. Berjaya menghalau Rom daripada Syam dan juga mengalahkan Kisra. Maka aku punya pandangan yang paling baik untuk kita serahkan jizyah kepada mereka. Kerana sesungguhnya aku telah memberi jizyah kepada orang yang lagi aku benci daripada mereka, iaitu Rom. Aku tak suka kat Rom, tapi kita dijajah oleh Rom dan aku bagi jizyah. Apalah sangat bagi jizyah kepada Umar al-Khattab. Lalu mereka pun bersetuju untuk memberi jizyah. Amr bin al-As radhiyallahu anhu kata, okey, kalau begitu tulis surat. Sebelum tulis surat, Muqawqis kata, boleh tak bagi kami ni jadi self control punya negeri. Kami jaga negeri kami sendiri. Self govern punya negeri. Hang bagi aku jadi raja, aku jaga kawasan aku sendiri. Boleh tak? Minta kepada Amr bin al-As radhiyallahu anhu, raja Mesir, minta kepada panglima Islam. Kata Amr bin al-As radhiyallahu anhu, qad alimtum ma fa'alna bimalikikum al-akbar Harqal. Hang tahu apa yang telah kami lakukan kepada raja hampa yang paling besar, Hercules. Dengan dia pun kami tak bagi muka, kami halau dia daripada Syam, kami kalahkan Kaisar dan kami menangi negeri Syam. Apatah lagi hang takkan aku nak bagi hang jadi raja. Muqawqis kata, kami lebih layak menerima kehinaan berbanding dengan Hercules. Lalu dia pun terima tulis dengan perjanjian yang ditulis oleh Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Seterusnya di Mesir, setelah mereka buka Iskandariyah, mereka juga memerangi Nubah.
mereka menyerang kawasan Nubah. Nubah ni kat mana? Nubah ni dekat Sudan kot. Kan? Nubah ni kawasan mana ni Nubah? Ada nota kaki tak? Tak ada. Nubah, negeri luas yang terbentang di daerah selatan Mesir. Yes. Okey. Nubah ni kawasan yang Sungai Nil tu dia bahagian bawah Sungai Nil di antara Mesir dan juga Sudan Utara. Atas Sudan, bawah Mesir. Nubah dikenali sebagai kaum yang mereka bijak dalam memanah. Mereka hebat memanah. Mereka tak lawan infanteri one by one. Tak pergi lawan depan-depan. Tapi kehebatan mereka adalah pada memanah. Jadi, apabila orang Islam sampai ke Nubah, sebelum mereka berjaya menawan Nubah, mereka berhadapan dengan peperangan yang kuat. Serangan anak panah sehingga membutakan mata ramai daripada mereka. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apabila mereka semakin dekat, mereka berjaya membuka negeri Nubah. Jadi dengan membuka kota Nubah ni, artinya Mesir telah dibuka daripada awal atas sekali Ain Syams, sampailah ke Iskandaria, sampailah ke Nubah, hampir ke semua negeri Mesir. Kawasan berdekatan dengan Nil telah berjaya dikuasai oleh tentera Islam di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Senang ceritanya, kalau tuan-tuan tengok perbandingan antara Mesir dengan Syam, Syam lawan. Syam banyak peperangan yang berlaku dan mereka lawan. Sehingga disebutkan dua perang yang hebat di Syam adalah pembukaan Dimashq berlaku dengan peperangan yang tidak kurang hebatnya. Dan juga sebelum tu Yarmouk. Yarmouk perang yang betul-betul hebat di Yarmouk. Pergi ke negeri Kisra pula, ke negeri Iraq, berlaku juga peperangan yang hebat, iaitu perang Jisr. Nanti kita akan cerita yang ramai sahabat Nabi SAW, penentangan yang hebat di Iraq, di Syam. Tapi di Mesir ni nampak macam seolah-olah mudah. Bila mereka sampai di Iskandaria, sampai di Ain Syams, sekali je lawan mula-mula, lepas tu silakan masuk. Lepas tu pergi ke Iskandaria pula, buat deal dengan raja, silakan masuk. Lepas tu sampai pula di Nubah, silakan masuk. Ini cerita Mesir. Diriwayatkan, orang kata Syam di Jordan, tidak ada negeri di Jordan yang dibuka melainkan dengan perang. Melainkan Tabariyah satu je. Tetapi Mesir, kawasan Mesir dibuka oleh orang Islam dengan mudah. Mereka boleh jalan-jalan, mereka kepung sedikit, mereka buka. Semangat melawan bangsa Mesir ni tidaklah seperti semangat melawan bangsa Syam dan juga bangsa Iraq. Sebab Mesir dah memang dijajah pun. Sebelum tu dia pun kena jajah dengan Rom. Bayar jizyah dekat Rom. Kali ni kena jajah dengan orang Islam. Bayar jizyah kat orang Islam. Tak ada masalah. Dan kemudian, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah membawakan kisah ajaib tentang Sungai Nil. Kisah Sungai Nil. Apabila Umar bin Al-As radhiyallahu anhu sampai di Mesir, duduk di Mesir, orang-orang Mesir berkata kepada dia, bila sampai satu bulan yang namanya bulan Bu'nah. Bila masuk bulan Bu'nah, orang Mesir katakan Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, bulan ni kami kena buat satu upacara. Ni penting. Kalau tak buat upacara ni, air Nil akan berhenti, tak mengalir. Umar bin Al-As tanya kepada mereka, apa upacara apa? Dia kata pada bulan Bu'nah, sejak turun-temurun daripada zaman dulu lagi, kami kena cari seorang anak dara. Syarat dia mesti anak dara. Perempuan tu kalau telah pun bukan dara, tak boleh. Dia mesti anak dara. Dan kami ambil anak dara tu, kami kena pastikan mak bapak dia reda. Mak bapak dia kena setuju, reda. Kami akan pakaikan dia baju yang sangat cantik, baju yang elok-elok, kemas, lalu kami akan umban dia dalam Sungai Nil. Baling dia dalam Sungai Nil. Korbankan dia untuk roh yang jaga Nil. Mambang yang jaga Nil nak makan setahun sekali pada bulan Bu'nah. Kena buat. Kalau tak buat, air Nil akan berhenti. Kami ada try dah dulu. Air Nil berhenti, tak mengalir. Bulan Bu'nah. Jadi kalau mereka lempak kan, katakan mereka lempak tu, air Nil tak mengalir juga. Dia ada dua possibility. Satu, bapak dia tak reda. Bapak dia tak reda, air Nil berhenti. Syarat tak cukup. Yang kedua, mungkin perempuan ni bukan dara dah. Kalau dia tak dara, air Nil tak berhenti. Orang-orang Mesir kata kepada Amr bin Al-As, aku tak kira lah apa hang nak buat Amr bin Al-As, tapi hang dengar lah.
Kalau hang tak ikut cakap kami, kalau hang tak buat kami punya upacara ni, ayat ni akan berhenti. Amr bin Al-As kata, banyak cantik muka nak buat upacara sesuka hati, tak ada. Stop upacara-upacara merepek ni semua. Islam datang menghilangkan upacara-upacara yang terdahulu. Upacara terdahulu ni tak boleh buat dah. Dia kata kat Amr bin Al-As, okey, tak apa. Kalau hang tak mau buat, hang menyapa saya. Hang tengok apa akan jadi nanti. Sungai ni tak mengalir. Masuk bulan Bu'dah. Bila sampai bulan Bu'dah, macam mereka cakap, sungai ni tak mengalir. Kemudian, ini nama bulan-bulan Mesir lah. Lepas tu, mai pula bulan Abib. Habis Bu'dah, 12. Upacara tu tarikh 12 bulan Bu'dah. Masuk bulan Abib, pun 2 bulan air tak mengalir. Kemudian masuk bulan Misra. Misra, Mim Sin Ra. Sungai ni tak mengalir juga. Orang Mesir dah gelabah. Kami dah kata dah dekat hang, kena buat upacara ni. Pada bulan Bu'dah dulu. Satu orang anak darah, hang mesti korbankan dia, bagi kepada sungai Nil. Hang tak mau buat, hang tengok apa jadi. Ayak sungai Nil tak mengalir, berhenti 3 bulan. Apa nak buat? Amr bin Al-As, dia punya tawakal kuat. Tapi kena cari penyelesaian, nak buat apa ni? Hantar surat kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hantar kepada Umar. Wahai Khalifah, kami ada masalah. Masalah kami, ayak sungai ni tak mengalir betul-betul macam mereka cakap. Kalau kita mengaku kalah, kita buat upacara tu, ertinya jadilah khurafat. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tulis surat bagi kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia bagi surat, dalam surat tu ada satu kad. Dalam surat tu dia tulis kepada Amr bin Al-As, wahai Amr bin Al-As, yang hang buat bahagian pertama yang hang buat tu betul. Itu telah menepati sunnah. Sunnah memang begitu. Jangan ikut upacara yang merepek-merepek ni, khurafat tak ada. Jangan ikut bahagian pertama betul. Sekarang bahagian yang kedua ni, hang akan dapati bersama dengan surat yang aku hantar ada satu kad. Kad ni aku bagi kat hang, suruh kirim dekat Nil. Hampir baling surat ni dalam Nil. Kad kecil tu, hampir baling kad tu dalam Nil. Hang jadi orang tengah lah, aku nak bagi kad dekat Nil. Suruh dia baca saat aku punya kad. Amr bin Al-As, dia ambil kad yang Umar tulis, dia buka. Apa yang ditulis? Umar tulis atas kad itu, min Abdillah Umar Amiril Mu'minin ila Nil Ahli Mesir. Ini adalah perutusan daripada hamba Allah Umar, pemimpin kepada mukmin, kepada Nil milik orang Mesir. Amma ba'd, dan kemudian daripada itu. Khatib suka katakan amma ba'd, dan kemudian daripada itu. Maksudnya saya pun tak tahu apa. Orang Arab bergaya bahasa dia, tapi kenapa orang Melayu guna saya pun tak tahu. Baik. Fa in kunta innama tajri min qibalika wa min amrika fala tajri fala hajata lana fika. Hang dengar ni Nil, aku nak abak kat hang. Kalaulah sebenarnya yang hang jalan ni adalah kerana kesuka hati hang sendiri. Hang punya suka hati. Hang punya suka hati jalan, hang suka, hang berhenti pun hang punya suka, hang berhentilah sesuka hati hang. Wahai Nil, kami tak perlukan hang. Kalau hang buat ni hang punya suka, atas kehendak hang sendiri, berhentilah mengalir, kami tak perlu kepada engkau, wahai Nil. Wa in kunta innama tabjri bi amrillahil wahidil qahhar wa huwa alladhi yujrika fanas'alullah an yujriyaka. Tetapi wahai Nil, kalau hang mengalir ini adalah di atas perintah Allah, Tuhan yang Maha Satu dan Maha Perkasa, Al-Wahidul Qahhar, dan Tuhan itulah yang mengalirkan engkau, wahai Nil. Kami memohon kepada Allah supaya mengalirkan engkau. Sampai last, Umar tak minta dekat Nil. Nil, aku bagi kat hang surat. Surat tu tulis apa? Kad tu kata, kalau hang jalan ni Nil, hang punya suka, berhenti, aku tak kisah pun. Tetapi kalau hang jalan ini di atas kehendak dan perintah Allah, aku mohon kepada Allah supaya mengalirkan engkau, wahai Nil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, baling je surat tu, malam tu sungai ni terus mengalir atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya nak sebut sikit satu benda. Benda-benda khurafat ni kan, bila dia menjadi darah daging, kita baca banyak dalam sejarah, kita akan jumpa. Bila dia telah menjadi darah daging dan menjadi kepercayaan manusia, nak hapuskan dia dan nak hilangkan dia memerlukan iltizam yang sangat-sangat berat. Orang level-level biasa punya iman kan akan tertewas. Iltizam dia kena betul-betul kuat dan mantap nak lawan ni.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan pasal diri kita saja nak hapuskan khurafat ni. Kalau khurafat tu dipercayai oleh ramai orang, nak bagi hilang dia kena ada iltizam. Sebab di situlah berlaku istidraj yang membenak dalam jiwa dan sanubari ramai orang. Kita cuba lawan khurafat tu, akhirnya kita akan nampak macam kalah. Kena betul-betul iltizam kuat. Demikianlah Allah menguji Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia tak mau buat upacara tu 3 bulan, ayat tak turun. Iltizam kena betul-betul kuat. Sebab tu dalam agama ni tak ada ajaib. Ikut kebenaran jadi, tak jadi. Daripada diuji. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Ini pun penyakit orang Melayu banyak. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan daripada satu jiwa itu dan Allah menciptakan untuknya isterinya agar dia dapat bersenang lenang dan tenteram bersama dengan isterinya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Dan apabila dia masuk bersama dengan isteri dia dalam selimut, dia bersama dengan isteri dia lah. Quran kata masuk dalam selimut dengan isteri dia, maksudnya dia bersama dengan isteri dia. Hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Lalu dia pun hamil dengan kehamilan yang ringan dan berterusan. Fastamarrat. Maksudnya famarrat bihi, air dia masuk dalam isteri dia, dia pun berterusan, mengandung. Berterusan. Okey, air itu masuk dalam isteri dia dan dia mengandung. Falamma asqalat, dan apabila kandungan itu menjadi berat. Dah nampak dah berat macam ada anak, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Apabila kandungan itu menjadi berat, mereka berdoa kepada Allah, suami isteri berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah engkau bagi kepada kami hamba-Mu yang saleh, anak yang saleh, kami akan menjadi orang yang syukur. Ramai kan orang buat begitu. Mengandung je, dia pun mengandung, dia minta doa kepada Allah, ya Allah, bagilah kepada aku anak-anak yang saleh sebagai contoh. Apa jadi kalau orang tu tiba-tiba ada bomoh mai kat dia, kata dekat dia, anak hang ni jin makan. Dalam kandungan, jin makan. Kali pertama mengandung, lepas tu gugur. Dia mungkin tak percaya kali pertama. Kali kedua mengandung, gugur lagi. Kalau 2 ataupun 3 kali gugur, dia melekat dalam kepala. Mungkin jin curi kot anak dia. Ni nak perlukan iltizam. Sebab Allah Ta'ala tak uji semua orang dengan ujian yang sama. Ada orang dia diuji dengan ujian yang sangat tinggi. Di sinilah memerlukan iltizam. Yang Allah Ta'ala uji sebahagian daripada hamba-hambanya sahaja. Di mana kita berdiri. Kita tewas ataupun tidak. Tambah pula kalau bomoh tu kata kat kita, hang nak bagi jin ni, tak ambil anak hang, tak curi anak dalam kandungan ni, hang kena buat satu upacara. Sembelih kambing, bagi dekat dewa manakah. Bukan dewa kumpulan Indonesia ni, dewa betul-betul punya. Hang bagi kat dewa manakah, anak hang akan dikembalikan. Di sini iman kita diuji. Di sini iman diuji. Kalau orang yang kenalah ujian begini. Apa jadi kalaulah 1, 2, 3 tak beranak, masuk kali keempat, tiba-tiba dia beranak elok. Setelah dia ikut cakap jin tu. Setelah dia ikut cakap bomoh, dia beranak elok-elok. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Dan apabila Allah mengurniakan kepada mereka anak yang saleh, mereka menjadikan bagi Allah syuraka, menjadikan bagi Allah pendamping lain pada anak yang dikurniakan kepada mereka. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha suci Allah daripada syirik yang mereka lakukan. Ni kes tadi sama macam Nil. Allah tahan. Nak tengok takat mana kita kuat dengan khurafat tu. Tapi kalau kita tak percaya dengan khurafat tu, kita jatuh ke lembah khurafat, akhirnya kita percaya dan Allah bidas dalam ayat ni. Allah kata, bila aku bagi ke hampa anak, hampa jadikan anak itu syuraka dengan, menjadikan anak itu syuraka kepada orang Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Ayat ni banyak riwayat daripada Israiliyat lah yang disebut. Diriwayatkan juga daripada Ibn Abbas. Kata Ibn Kathir, Ibn Abbas mungkin menyampaikan riwayat ini daripada Wahab Ibn Munabbih ataupun Ka'ab al-Ahbar, daripada pendeta, mungkin daripada orang-orang Yahudi.
Sebab Yahudi ada version cerita. Pada kitab Yahudi ada cerita di mana kisah berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Apabila mereka berdua diutuskan ke dunia, Adam dan Hawa radhiyallahu alaihimussalam, mereka tak ada anak. Lalu banyak version cerita ni lah. Salah satu versionnya mereka pun risau. Anak tak ada. Tak pernah ada anak sebelum tu. Lalu Iblis datang. Akhirnya Hawa mengandung. Iblis datang dan dia goda. Iblis datang goda Hawa, bagi tahu hantar apa yang akan lahirkan ni. Tak pernah ada anak. Bukan dia nampak sebelum tu ada siapa kan. Tak pernah ada anak. Iblis goda dan tanya. Tahu apa akan lahirkan? Hawa kata tak tahu. Iblis kata, nampak apa yang ada atas muka bumi ni. Nampak lembu lahirkan apa? Lahirkan lembu. Kambing lahirkan kambing. Unta akan lahirkan unta. Anjing lahirkan anjing. Mungkin akan jadi salah satu daripada tu. Jalan keluar dia satu je. Kalau tak mau anak jadi macam tu, satu je. Sebab dia mereka tafsirkan ayat ni, falamma asqalat da'awallah rabbahuma, apabila kandungan tu menjadi berat, mereka berdoa kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Cerita Israiliyat kata, ketika itulah Iblis menghasut mereka untuk satu jalan keluar. Hang kena bagi anak ni nama Abdul Harith. Abdul Harith. Harith ni diriwayatkan nama Iblis dulu sebelum dia sesat. Nama dia Harith. Dia kata kena bagi nama Abdul Harith. Dan akhirnya diriwayatkan dalam cerita Israiliyat lah, kata Ibnu Katsir, ni cerita Israiliyat, mereka pun bagi nama Abdul Harith dan lahirlah anak itu. Wallahu alam. Cerita ni tak ada riwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan Ibnu Katsir sangat membantah cerita ini sebab dia berkaitan dengan berbeza dengan sifat-sifat Nabi SAW, yang mana mereka ini berpegang dengan tauhid yang benar. Tapi walaupun begitu, cerita Bani Israel kata mereka tidak mensyirikkan Allah. Cuma dia pergi ikut khurafat yang ditanamkan oleh Iblis untuk bagi nama anak. Ini cerita Israiliyat. Jadi balik kepada cerita Nil kita, sama juga konsep dia apa yang berlaku. Nak pecahkan khurafat memerlukan iltizam yang sangat tinggi. Dan iltizam itu ada pada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sedikit sebanyak hari ini kita telah menceritakan tentang penaklukan Mesir. Mereka mula masuk ke Mesir. Ain Syams berjaya mereka tawan, kemudian mereka sampai ke Israel, sampai ke Iskandariyah, dan akhirnya mereka juga berjaya menawan Nubah. Nubah ni kawasan yang panjang. Bahagian kedua nanti ada kawasan yang dibuka di bawah kepimpinan di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi sebahagian telah dibuka awal di zaman Umar, dan sebahagian lagi di bahagian bawah yang membawa ke Sudan dibuka di zaman Sayyidina Uthman. Nanti kita akan bincangkan lagi lebih lanjut insya-Allah. Jadi saya berhenti setakat ni dulu. Tak banyak benda kita nak cerita sebab Mesir ni kira orang kata apa? Saya tak mau kritik Mesir lebih-lebih sangat. Tapi kalau ikut sejarah silam, mereka bangsa yang kurang sikit melawan lah. Berbanding dengan Jordan, berbanding dengan Palestin, berbanding dengan Syria, berbanding dengan Iraq. Ini semua fighter. Lawan, penat tentera Islam. Tapi Mesir dia kurang sikit dalam bab lawan ni dan dia menyerah lebih awal. Saya berhenti setakat ni dulu. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak ada soalan, kita boleh tutup majlis insya-Allah. Ustaz, yang kisah yang baling surat tu apa jadi? Lepas dah sungai mengalir tu, penduduk Mesir itu dia percaya ataupun macam mana? Khurafat ni senang cerita, tidak disebutkan dalam kitab-kitab sirah apa yang jadi selepas tu, tapi modus operandi khurafat ni sama. Di setiap zaman kita akan dapati benda yang sama. Manusia bila dia terjun ke dalam kebodohan, dia tak keluar dah daripada situ. Dia duduk selam dalam tu jugalah. Sebab tu, ni sama dengan cerita Amr bin Luhai bila awal-awal buat mai berhala daripada Syam, buat mai ke negeri Arab, sama juga. Apa yang jadi bila dia buat mai berhala ke negeri Arab, dia pergi berniaga di Syam. Dia dapati orang Syam ada tokong kecil. Dia tanya kat orang Syam, apa benda hampa buat ni? Takkan hampa tak bawa agama tauhid, sembah Allah? Orang Syam kata, kami sembah Allah. Cuma, tokong ni sempoi sikit. Nastamtiruhu fatumtiruna. Nastanqiduhu fatunqiduna. Kami minta dia turunkan hujan, hujan turun.
Kami minta dia selamatkan kami, dia pun selamatkan kami. Amr bin Luhai kata, wah bagus bagi aku satu, aku nak bawa balik ke Madinah, ke Mekah. Dia bawa balik ke Mekah, dia ajak orang Mekah pula. Yang ni aku belajar daripada Syam. Agama kita betul tauhid, tapi Tok Kong ni power. Minta turun hujan, dia pun bagi turun hujan. Minta dia tolong, dia pun tolong kita. Start daripada situ, terus tersebar berhala di Mekah. Modus operandi dia sama, khurafat dan syirik. Apa modus operandi dia? Dia tak melihat kepada kegagalan. Sekali minta hujan turun, dia percaya seumur hidup hujan turun tu sebab Tok Kong tu. Walaupun lepas tu berkali-kali dia minta hujan tak turun dah. Sama juga orang pergi jumpa bomoh. Bomoh dia boleh keluar penyakit, bubur dalam teluk, kanser kan. Dia boleh bubur dalam teluk, dia boleh buang. Mungkin ada 2-3 orang pergi kat bomoh tu, salah exam ke, doktor salah exam kata ada kanser, rupa-rupanya tak ada, ataupun dia punya tumor tu hilang ke, pergi kat bomoh, kebetulan bubur dalam teluk tu, buka teluk tu ada hitam sikit, kanser keluar. Kebetulan jadi begitu. Orang-orang yang percaya, itulah kisah yang akan berlega-lega di kalangan mereka. Walaupun lepas tu 6 orang yang pergi jumpa bomoh tu mati, tak berubat. Pasal percaya cakap bomoh, kanser dah hilang. Mereka tak kira. Sekali kejayaan, sekali tu mereka akan ingat selama-lamanya. Khurafat juga sama. Khurafat dan syirik sama. Itu berlaku kepada orang Mekah. Khurafat dan syirik tetap sama. Zuyyina lahum su'a'malihim. Akan dihiaskan kepada mereka keburukan amalan mereka supaya mereka menampak amalan mereka tu cantik. Dia nampak macam elok je yang dia buat. Demikianlah khurafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada khurafat. Sebab tuan-tuan, khurafat ni dah masuk memang tak keluar dah. Sangat susah nak keluar. Dia ada support system yang bagus, bertingkat-tingkat untuk semua orang percaya khurafat tu. Dia buat khurafat tu macam sains lah sekali. Macam sains. Sakit, contoh tak ada ubat. Tak boleh berubat. Sakit tak hilang ubat. Jumpa satu bomoh ni kata, hang kena buatan orang sebagai orang ni buat. Jumpa bomoh kedua kata hang kena buatan orang. Jumpa bomoh ketiga kata buatan orang. Jumpa bomoh keempat. Iyalah sihir tu wujud, saya tak nafikan sihir tu wujud. Tapi once kita masuk dalam sistem kepercayaan tu, no way out. Dia ada support sistem yang kuat. Kiri, kanan, depan, belakang, semua bagi kita maklumat yang sama. Kita tak boleh keluar. Nak keluar daripada itu memerlukan iltizam yang sangat tinggi. Demikianlah yang ada pada sebahagian daripada para sahabat Nabi SAW. Dia punya iltizam top level sangat tinggi. Dan ketua mereka yang berdiri di hadapan sekali iltizam itu adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zero khurafat dalam kepala dia. Tak ada langsung khurafat. Dalam hadis Nabi SAW kata, la tirah fi salas. Tak ada sial pada 3 benda. Dar, wadabah, wal mar'ah. Tak ada sial pada rumah, tidak ada sial pada kenderaan, tidak ada sial pada perempuan. Tak ada. Mereka tak bawa sial. Sebahagian riwayat menceritakan bahawa Nabi kata, jauhi tirah yang orang percaya ni pada 3 benda ni. Riwayat lain cerita begitu. 3 benda ni orang percaya tirah. Sebahagian, apa pendirian yang para sahabat buat? Mereka mengelak. Elak lah. Sebab tak ada tirah pun, mereka tak percaya. Tapi takut kepercayaan tu datang, mereka elakkan. Kita pun kadang-kadang kepercayaan kita begitu, kan? Beli motor second hand kan? Kita pergi kedai motor, nak beli motor second hand. Saya cerita yang sama juga. Tanya tukang jual motor tu, apa cerita motor ni? Motor ni baru 2 tahun. 4 owner. 4 owner 2 tahun. Murah je. 20,000 je. Harga asal 80,000. Pasal apa? Murah. Pasal apa? 4 owner semua jual? Tak. Owner tak jual. Owner first accident mati. Owner kedua accident mati. Owner ketiga accident mati. Owner keempat accident mati. Owner kelima Haji Kai pergi tanya. Haji Kai nak beli ke tak beli? Beli tak beli? Tak beli. Kalau murah belilah. Itu kita punya standard. Itu kita punya standard. Tak, demikian juga sebahagian sahabat Nabi. Pandai galih kot. Demikian juga sebahagian sahabat Nabi dia pun elak. Jangan bahaya, jangan ambil elak. Perempuan ni muda lagi, baru umur 25. Kahwin 3 kali dah. Tak pernah bercerai. Pasal apa tak pernah bercerai? Dia kahwin dengan bini laki first sakit jantung, mati. Kahwin dengan laki kedua rosak buah pinggang, mati. Kahwin dengan laki ketiga kena kuman paru-paru, mati.
Kali laki keempat, dia main offer kat, siapa lagi ada kat sini? Cari nama siapa yang ada. Rusdan. Dia offer kat, dia pergi offer kat Haji Rusdan. Haji Rusdan nak tak nak? Nombor 4. 3 laki first mati. Kita tak nak. Normally. Tapi nak cerita pasal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu pegangan Umar. La tirah maksudnya tak la tirah. Jadilah apa pun aku tak percaya. Jadi khurafat ni bila dah masuk, nak keluar susah. Itulah cerita dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan minda kita, bersihkan minda orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita daripada mula masuk ke dalam alam khurafat. Khurafat Nil ni kira khurafat legend lah, paling besar. 3 bulan kot depa sabar tak turun ayat ni tak turun mengalir. Kalau kita duduk di situ pun barangkali kita mungkin hampir-hampir tewas lah. Kena buat kot upacara ni. Kalau tak buat ayat ni tak mengalir. Tapi Amr bin Al-As, dia punya kekuatan tu boleh tahan 3 bulan. Sampai 3 bulan orang duk push dia. Ayat tak mengalir lagi ni, apa nak buat? Dia pun terpaksa balik kepada bos. Omar, apa nak buat? Omar kata, okey, hang punya part betul dah. Aku punya part. Nah, ni aku tulis surat kat hang. Settle. Ala kulli hal, itulah sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku pada ketika itu. Okey kot lah. Kita boleh tutup majlis kan? Ustaz, ada soalan yang last ni. Dekat Facebook. Dia kata apa? Mengenai cara pendekatan yang belum Islam, waktu dulu tu cara tegas. Macam Ustaz cerita tadi. Yang sekarang ni, apakah cara yang terbaik untuk zaman sekarang? Mungkin waktu tu Islam kuat, mungkin ketegasan tu ada. Sebahagian pemikir, mereka melihat sudut yang lebih luas. Sebab apabila zaman tu dunia tidak teratur, yang kuat makan yang lemah, yang kuat berkuasa, dan yang kuat ini boleh jajah negeri-negeri lain. Sistem perhambaan wujud ni bukan pasal Islam, itu dunia pada ketika itu. Negara berbebas untuk buat apa-apa yang dia nak sahaja, tak ada kena-mengena dengan negara lain. Tapi bila zaman berubah, kita hidup di zaman yang mana masyarakat antarabangsa ni menjadi masyarakat yang lembut. Secara umum, semua menjadi lembut. Sistem perhambaan telah dihapuskan, paksaan tak ada, penjajahan telah dihapuskan, melainkan penjajahan moden dan penjajahan minda ni lain cerita lah. Jajah negara lain dah tak boleh, dah kena pulangkan balik kepada negara asal. Jadi bila masyarakat antarabangsa hidup dalam budaya yang lembut dan juga ruang dakwah terbuka luas di negeri orang bukan Islam, negeri-negeri liberal sebagai contoh, negeri sekular yang tidak memisahkan agama, liberal yang bagi ruang yang sama kepada semua orang, negara agama Islam tersebar dengan luas. Mereka boleh bercakap, mereka boleh menulis, mereka boleh buat iklan terbuka dan ramai orang menerima Islam. Jadi melihat kepada konteks ini, mungkin yang terbaik di negara Islam adalah sedikit keterbukaan di mana tidaklah menjatuhkan hukuman yang berat kepada orang tak terima Islam, dan juga orang bukan Islam diberikan kebebasan mereka untuk beragama dengan cara yang lebih terbuka dan lebih luas. Untuk orang kata muamalatul misl, bagaimana orang bagi kepada kita di negara lain, untuk menjamin keseimbangan itu dilaksanakan di negara-negara Islam. Saya fikir ini satu pertimbangan yang baiklah pada zaman ini. Pertimbangan yang memperbanyakkan dialog, pertimbangan yang baik. Tapi dalam masa yang sama, semua orang bergerak dengan cara masing-masing, berdakwah dengan cara masing-masing. Kalau ada ruang untuk kita mengelakkan agama Allah dihina, gunakan ruang itu sebaik mungkin. Mungkin zaman ni tak sesuai lah untuk hukum pancung orang murtad sebagai contoh. Melihat kepada konteks dunia, dalam masa yang sama, hukuman tetap dikenakan, proses kaunseling tetap dikenakan di negara Islam. Macam mana dibuat di negara kita? Saya fikir apa yang dibuat di negara kita tu baguslah. Masih lagi dianggap jenayah syariah untuk orang yang murtad. Walaupun tak kena hukuman bunuh, dia masih lagi kena report tu mahkamah syariah. Dia masih lagi kena kaunseling yang compulsory. Agama lain tak boleh disebarkan secara terbuka kepada orang Islam. Kawalan-kawalan begini, bagus. Tapi dalam masa yang sama, di tempat lain, pengamalan berbeza dan keterbukaan menjadi senjata yang baik untuk kita, bukan liability. Jadi setiap zaman berbeza, perbezaan itu kita mesti raikan juga. Jadi saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kalau ada kesempatan, minggu
minggu depan ataupun minggu lagi satu kita sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan pembukaan kota Iraq. Saya minta maaf kalau tersalah bahasa, terkasar kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dengan majlis ini kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi